Tarik aura negatif nombor kau. Lepas tu di efek kat sebelah. Laki kau ni memang dia ada banyak tekanan. Dia banyak menyimpan. Selagi boleh dia simpan. Konon-kononnya tak nak menyusahkan orang, nak pendam. Lepas tu bila dia meletup tu kita tak tahu how dia react dengan problem. Sebab tekanan tu dah banyak. Dia dah jadi trauma. So tapi pada Molly nombor kau ni tengok le. Tak tahu le korang ni. Cuba le. Cuba betulkan 14/1/1990. 12 saya bulan 7, 19 4 bulan muda. Dia ada aura khianat ni tapi tak banyak, sikit je. Numerologi adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang amalan menilik nasib. Tidak jauh berbeza dengan amalan astrologi yang melibatkan penelitian terhadap pergerakan objek-objek samawi seumpama bintang-bintang dan planet yang dikatakan berkait dengan diri seseorang untuk menilik nasib dan karakter dirinya. Amalan numerologi pula adalah salah satu cabang amalan menilik nasib yang melibatkan pengiraan nombor-nombor tertentu seperti nombor tarikh lahir atau nombor nama seseorang bagi meramal nasib dan karakter dirinya. Dalam video kali ini akan dihuraikan berkenaan dengan numerologi dan bagaimana ia masih diamalkan pada hari ini oleh sebahagian pihak. Numerologi atau nama lainnya arithmancy adalah satu bentuk amalan menilik yang dilakukan berdasarkan kepada pengiraan nombor-nombor tertentu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan seseorang. Mempunyai asal-usul yang panjang dalam sejarah, numerologi dikenal pasti telah wujud semenjak dari zaman tamadun-tamadun terawal manusia lagi, seumpama tamadun Babylon di Mesopotamia, tamadun Mesir Purba di Lembah Nil, dan tamadun Vedic di India. Asal kepada amalan numerologi ini adalah sistem kepercayaan monism, iaitu akidah wahdatul wujud yang menyatakan bahawa semua perkara yang ada dalam alam semesta ini pada hakikatnya adalah pancaran ataupun percikan daripada zat Tuhan. Pancaran atau percikan daripada zat Tuhan ini pula dipercayai oleh para penganut ajaran monism terzahir buat kali pertamanya dalam bentuk huruf-huruf dan nombor-nombor. Bertitik tolak daripada kepercayaan inilah, para penganut ajaran monism seterusnya mempercayai bahawa huruf-huruf dan nombor-nombor mempunyai kekuatan-kekuatan yang tertentu yang bahkan sehingga mampu mempengaruhi nasib kehidupan seseorang. Meskipun mempunyai konsep dasar yang berasal daripada sistem kepercayaan pagan, pengamalan numerologi walau bagaimanapun didapati tetap juga menerobos ke dalam lingkungan masyarakat yang beragama dengan agama yang berteraskan konsep wahyu dari langit seperti agama Yahudi dan Islam. Dalam kalangan masyarakat Yahudi, amalan numerologi ini dipercayai mula menerobos masuk bermula dari peristiwa perbudakan Babil, iaitu satu tempoh di mana orang Yahudi dibawa ke Babylon atau Iraq pada hari ini untuk dijadikan hamba oleh Raja Bukhtanasar selepas kota Jerusalem ditawan dan dimusnahkan. Dipercayai sewaktu berada dalam tempoh diperhambakan inilah, orang Yahudi kemudian yang mula terpengaruh dengan amalan tilik nasib berdasarkan nombor atau numerologi masyarakat Babylon. Dalam dunia Islam pula, amalan numerologi ini didapati menerobos masuk melalui golongan berfahaman batiniah seumpama Ahmad Al-Buni dan Ibnu Arabi yang berpegang kepada ajaran falsafah wahdatul wujud. Dinamakan dengan nama-nama seumpama ilm al-asrar al-huruf yang bermaksud ilmu rahsia huruf atau ilm khawasul huruf iaitu ilmu huruf khusus. Amalan numerologi dalam dunia Islam ini mempunyai banyak kemiripan dengan amalan numerologi masyarakat Yahudi kerana ia sama-sama menggunakan sistem nombor abjad yang dikenali sebagai Hisabul Jumal oleh dunia Islam dan Gematria oleh masyarakat Yahudi. Meskipun telah berusia ribuan tahun, amalan numerologi ini masih tetap terus hidup sehingga ke hari ini kerana terdapat sebahagian manusia yang masih mengamalkannya, iaitu daripada kalangan para pengikut ajaran batiniah dan pengamal-pengamal amalan perdukunan. Selain itu, kewujudan individu-individu pada abad moden ini yang bertindak menerbitkan buku-buku berkaitan numerologi untuk masyarakat awam menjadikan amalan numerologi sesuatu yang popular dan diterima secara santai oleh masyarakat awam. Di Malaysia, selain dilakukan oleh golongan yang menganut ajaran batiniah dan mengamalkan amalan-amalan perdukunan, numerologi turut didapati diamalkan dengan subur dalam program-program seminar motivasi bisnes. 6 juga lambang Lucifer, Azazil. Orang-orang Illuminati dengan Freemason, dia dia buat lambang ni, betul tak? 666. Itu lambang Lucifer, lambang godaan iblis lah. Dinamakan dengan nama-nama baharu yang gah dan kedengaran canggih seumpama nombor metafizik, psikonumerologi dan psikometriksologi. Amalan numerologi dalam lapangan ini bertumpu terutamanya kepada penilikan kononnya karakter dan potensi diri.
731 dipanggil muka ketat ataupun muka samsing ataupun muka garang. Nampak? 718 ini dipanggil seorang yang menjaga perasaan orang lebih daripada perasaan sendiri. 314 perancang yang bagus. 843 ni huru-hara. Dia banyak sangat idea sampai kerja dia pun tak siap. Justeru, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berwaspada dan berhati-hati agar tidak tertipu dengan tempelan jenama-jenama baharu yang diberikan kepada aktiviti yang ditegah oleh agama ini. Meskipun nama-nama baharunya kedengaran canggih dan hebat, sedarilah bahawa ia pada hakikatnya adalah aktiviti yang dilarang dan perlu dijauhi dengan sejauh-jauhnya oleh umat Islam. Firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat 90.